Alhamdulillah kita dah boleh semayang, dah boleh kuliah sebagaimana biasa ya. Okey, baik. Jadi kembali kepada kuliah kita yang telah kita tinggalkan. Daripada buku yang telah kita baca, sebahagian kecil lah daripadanya. Telah buku Al-Kaba'ir yang merujuk kepada dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan saya ingat telah 3 tahun lah saya kuliah di sini. Tahun yang pertama itulah ya, kita dapat kuliah dengan baik. Cuma tahun lepas dengan tahun ni kurang baik sikit ya. Tapi tak apa, kita akan sambung lah ya kuliah yang telah lalu. Di mana daripada buku ini, kalau tuan-tuan masih ingat, kita dah masuk tajuk yang ke-10 hari itu ya. Daripada peringkat awal kita belajar dosa besar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9 dan yang ke-10. Ya. Tak tahulah tuan-tuan ingat lagi tak apa yang kita belajar ya. Tajuk yang pertama itu tajuk apa? Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau nombor 1 dululah ya. Last 3 years, 3 tahun lepas. Ya. Itulah dosa yang paling besar dan perkara yang paling wajib kita tahulah ya. Sebab itu saya ingat bab yang pertama dulu saya ambil mungkin 2 atau 3 kuliah, masa yang agak panjang, sebab nak menghuraikan tentang dosa yang paling besar, itulah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi itu perkara yang paling penting sekali. Kemudian kita pergi dosa yang kedua, itulah dosa membunuh ya. Kita dah berkongsi secara panjang lebar juga. Kemudian yang ketiga, dosa sihir ya. Juga perkara yang perlu kita tahu agar kita terlibat dengannya. Tidak terlibat dengannya sebab sihir ini pun satu bentuk kesyirikan ya. Dan saya dah baca ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang bersabit dengan sihir. Mungkin kita tak buat sihir, tapi kata takut kita terlibat lah. Dan sebahagian benda tu kita tak tahu dia sihir, dia adalah sihir. Sebahagian ilmu perbomohan umpamanya kan, kita pergi jumpa Tok Bomoh tu buat amalan sihir. Kita tak tahu. Yang kita tahu nak bagi sembuh kita sakit saja. Ataupun mungkin kita ada masalah-masalah tertentu, kita jumpalah Tok Bomoh tu ya. Tapi dia ada buat amalan yang syirik. Ataupun yang melibatkan sihir, maka kita pun dapat share sama ya. Takut-takut kita pun dosa besar dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala wal iyazbillah ya. Sebab itu amat-amat digalakkan, bukan amat-amat digalakkan, memang kena hati-hati dah ya dengan bomoh-bomoh ni ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita belajar tentang dosa meninggalkan solat. Kita dah belajar panjang lebar ya. Kemudian dosa yang ke berapa tadi? Yang kelima, dosa tidak menunaikan zakat. Pasal semayang dan zakat ni biasa Allah Ta'ala sebut sekali ya. Dalam Quran ada 5 ayat sekurang-kurangnya Allah Ta'ala sebut semayang dan zakat secara sekaligus. Wa aqimus solah wa atuz zakat, wa aqimus solah wa atuz zakat, 5 kali ya. Surah Al-Baqarah ayat 83, surah Al-Baqarah ayat 43 dan ayat yang ke-110. Dalam satu surah saja 3 kali Allah Ta'ala sebut solat dan zakat secara serentak. Menunjukkan bahawa Islam ni tidak hanya mementingkan ibadat spiritual kita dengan Allah saja, semayanglah kan, tapi dia juga mementingkan ibadat kita sesama manusia, ibadat harta. Pasal manusia memang tidak boleh hidup tanpa harta. That's why Islam ada ilmu yang nak menyusun atur bagaimana kita menguruskan harta, especially yang bersabit dengan zakat lah ya. Tapi itu hak paling basic di samping persyaratan yang lain. Sebab itu bila kita belajar fiqhul muamalah, the science of muamalah, ilmu tentang muamalah ni, Islam membahaskan tentang harta secara panjang lebar. Tak kurang ada 12 bab yang besar ya. Nampak? Jadi 5 kali Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 77 dan juga surah An-Nur ayat yang
56. Aqimus solah wa atuz zakah. Sebab itu bila ulama bincang tentang sembahyang, dia akan bincang tentang zakat. Ya. Bab dosa pun sama. Lepas ulama bincang tentang dosa meninggalkan sembahyang, ulama juga bincang dosa tidak menunaikan zakat. Ya. Sebab dia dekat-dekat. Sebab itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak menunaikan zakat diperanginya. Dan sebagainya telah kufur kerana anggap zakat ni tidak wajib. Ya. Tak boleh lah. Benda yang telah diputuskan wajib, dia kata tak wajib. Kufur, murtad lah. Sebab itu ia diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian kita belajar tentang uququl walidain, derhaka pada orang tua. Ini pun satu benda yang penting. Sebab itu didahulukan oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab ini. Ya. Sebab dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebut ayat tentang kita mesti berbuat baik kepada kedua orang tua. Ha? Wasainal insana biwalidayhi husna, antaranya surah Al-Maidah ayat ke-8. Allah Ta'ala kata kami telah berpesan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebab itu orang tua kita ni kadang-kadang kita Islam ni okey lah ya, tapi ada sebahagian orang dia masuk Islam, mak bapak dia masih tak Islam lah. Jadi nak kena buat baik juga ke? Mesti. Ha? Pasal dalam Quran Allah Ta'ala suruh buat baik kepada orang tua, tak ada sebut Muslim atau kafir. Sementara Nabi SAW bila ditanya oleh Asma tentang mak dia yang belum masuk Islam, aku nak buat baik ke tidak? Nabi kata sili ummat, kamu kena buat baik ke mak kamu. Mak dia tak masuk Islam lagi. Ha? Sebab itu derhaka pada orang tua dia satu dosa yang besar. Dan mungkin kalau kita orang tua dah tak ada, kita pun dulu mungkin ada buat benda yang dia tak suka atau seumpamanya, banyak-banyaklah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita sendiri yang tak sempat buat baik kepadanya, maybe, mungkin, dan juga kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ya? Banyak doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Very simple doa hok pendek. Allah Ta'ala ajar dalam Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku, rahmatilah keduanya sebagaimana kedua-duanya memeliharaku semasa kecil. Pendek doa, memadai bagi ibu bapa yang telah meninggal dunia. Nak baca doa lagi panjang pun tak apa, doa kita sendiri. Tapi kalau kita amal doa yang pendek ini secara konsisten, saya kira ia sudah memadai, kerana ia diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita banyaklah baca doa berkenaan. Kemudian kita pergi tajuk yang lain. Tajuk yang keberapa tu? Ke-8 ya. Kita belajar tentang aklur riba, makan riba. Walaupun saya dulu ambil, saya ingat satu kuliah saja nak bincang tentang dosa memakan riba. Walaupun ini satu bab yang besar, dan bila kita mengajar fiqhul muamalah, untuk ajar tentang riba tak cukup dengan satu kuliah. Kadang-kadang sampai 3-4 kuliah, 3 or 4 hours. Pasal riba ni satu benda yang penting, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut riba dalam Al-Quran beberapa ayat secara serentak, daripada ayat 275 hingga 282. Dia ada berapa ayat tu? Panjang. Satu muka surat Allah Ta'ala sebut tentang riba. Dan mungkin kita tak makan riba, tapi kita terlibat dengan riba. Sama saja. Nabi kata akilur riba wa mukilahu finnar. Hadis Abi Daud daripada Jabir, orang yang makan riba, orang yang bagi makan riba, dua-duanya dalam neraka. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata la'anallah akilar riba wa mukilahu. Allah Ta'ala melaknat orang yang makan riba dan orang yang bagi makan riba. Kita tak makan riba, tapi bila kita terlibat, biasanya kita bagi orang makan riba kan? Kita bagi dia riba, kita bagi dia makan riba. Sama saja dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlibat dengan perbankan konvensional yang melibatkan
pinjaman, pelaburan, insurans dan seumpamanya, confirm kita terlibat dengan riba. Dan market kita di Malaysia walaupun orang Islam lebih kurang 60%, tapi konvensional masih menguasai market perbankan dan institusi komersial jauh lebih baik dan lebih banyak daripada Islamik punya perbankan lah ya. Islamik baru 10%, walaupun dah 30 tahun lebih diasaskan di Malaysia. Tapi ke Malaysia ni lagi baguslah daripada negara-negara yang lain. Tapi kesedaran orang Islam yang melibatkan riba ni masih di tahap yang rendah. Takut-takut kita duduk semayang, kita duduk puasa, kita pergi haji, Allah Ta'ala tak terima hanya kerana kita makan riba ataupun kita terlibat dengan urusan yang membabitkan riba. Sebab tu very simple, apa-apa urusan yang kita buat di bank, kita buat secara Islami. Sebab itu pilihan yang kita ada. Walaupun ada dakwa-dakwi kata tak berapa Islam pun, itu kita biarkan kepada ahli-ahli dan pakar-pakar bahagian tu. Kita ambil pilihan yang kita ada, ambil Islami. Kadang-kadang mahal sikit pun tak apa, janji Islami. Ya. Apa? Sekurang-kurangnya wang yang kita uruskan itu dia tak terlibat dengan hal yang melibatkan perjudian, melibatkan hal-hal yang haram lah ya. Pasal dana Islamik dipelihara dan dijaga oleh kaunselor bahagian Islamik. Jadi kita ambil insurans, ambil pinjaman dan apa-apa saja. Atau kita nak buat akaun simpanan pun, kalau boleh ambil yang Islamik punya akaun. InsyaAllah kita akan berlepas diri daripada riba. Pasal kalau kita nak lihat, dipanggil variant perbezaan antara Islamik yang konvensional. Kadang-kadang orang ambil Islamik dia tinggi sikit dia punya kadar, sebab Islamik punya perbankan dia market kecil, pasal orang Islam tak ambil. Jadi orang yang ambil tu jadi mangsa lah kan. Contoh kalau kita ambil loan yang konvensional sebulan 500, bila kita ambil yang Islamik the same amount sebulan jadi 500.5. Agak-agak awak kita nak ambil yang mana? Banyak orang pilih konvensional sebab dia lebih rendah. Habis tu dah semua orang Islam duk ambil konvensional, bila masa yang Islamik ni jadi rendah, dia sentiasa tinggi sebab market dia kecil, dana dia tak cukup dan dia perlu keuntungan juga. Jadi ni perlu kita lihat ya. Jangan terlibat dengan riba walaupun hanya RM1 pun jangan. Tak kira sikit ke banyak ke kan. Dah ada hadis yang Nabi sebut 1 dirham riba tetap dalam neraka, sama juga. Jadi itu adalah perkara yang amat penting sekali ya. Jangan terlibat dengan riba. Ambil loan, ambil Islami. Insurans, Islami. Apa-apa saja ambil yang Islami ya. Kadang-kadang tak banyak pun. Nana hari ni tuan-tuan memang banyak orang kata apa, urus niaga yang melibatkan ansuran ya. Kadang-kadang kita nak beli handphone harga 3,000, dia suruh bayar 3 bulan, 1,000 sebulan. Betul tak? Dia ambil tak banyak pun, RM18 dia sebulan. 3 bulan baru tak sampai RM50, dia tetap riba. Tapi kalau kita ambil insurans yang tak ada riba, ataupun dia Islamic system lah, dia tak ikut riba, dia ikut akad Islam, itu tak apa. Jadi itu tuan-tuan nak kena tahu lah ya. Walaupun saya ambil hanya satu kuliah, tapi dia amat penting. Kemudian kita bincang tentang makan harta anak yatim, saya ambil 1 atau 2 kuliah macam tu. Kemudian kita bincang yang akhir sekali hari itu tentang berdusta ke atas Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita dah habis 10 bab. Malam ni kita nak masuk bab yang ke-11 lah ya. Saya go through lah secara ringkas yang kita telah kongsi pada tahun-tahun yang lepas. Itulah tajuk-tajuknya. Ada 10 tajuk keseluruhan. Dan malam ni insya-Allah taala kita akan masuk tajuk yang baru. Baik. Apa tajuk malam ni ya? Sekejap. Tajuk ke-11. Saya tertinggal. Satu tajuk juga kita belajar dulu, berbuka puasa tanpa rukhsah pada bulan Ramadan. Itu juga kita akan bincang.
Walaupun tak ramailah orang Islam yang tak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa keuzuran, tapi adalah segelintir ya. Sebab itu kalau kita lihat, bukan hanya di tempat orang, di tempat kita pun kadang-kadang ada jugalah setengah-setengah restoran tu jual makanan kat pintu belakang guna plastik hitam. Itu perlu dielakkan lah ya. Dan kalau boleh pihak berwajib dia pantaulah restoran-restoran yang seumpama itu. Baik. Malam ni kita nak masuk tajuk yang ke-11 ya. Tajuk ni simple saja. Tajuk dia lari dari medan peperangan. Lari dari medan peperangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya baca dulu teks dia ya, ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Surah Al-Anfal ayat yang ke-15 dan 16. Maksudnya barang siapa mundur, yakni melarikan diri pada waktu itu, yakni pada ketika peperangan, melainkan jika ia berbelok untuk melakukan peperangan, kecuali ia berbelok untuk siasat perang. Maksudnya sesiapa yang mundur, yakni memalingkan diri, lari daripada medan peperangan, melainkan kalau dia itu bergerak memalingkan ataupun mundur untuk berperang juga, tapi berperang di tempat, di kawasan yang lain, ataupun dia nak pergi kepada pasukan yang lain, maka dia telah mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya adalah di neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat untuk manusia kembali. Nabi SAW bersabda, jauhilah kalian 7 dosa yang besar yang membinasakan. Kemudian Nabi sebut salah satu daripadanya ialah melarikan diri dari medan peperangan. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, tak kala beliau mensyarahkan hadis-hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin, beliau menghuraikan hadis ini secara panjang lebar dan ada komentarnya yang saya akan baca selepas ini. Baik, cerita dia ialah lari dari medan peperangan merupakan satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun asal-asal berperang itu adalah fardu kifayah, tidak wajib pada peringkat awal. Melainkan jika kita dipilih oleh pemerintah untuk pergi berperang, ataupun jika musuh masuk ke negara kita, baru jadi fardu ain. Maksudnya berperang ni tuan-tuan, dia ada 2 hukum lah ya. Pertama fardu kifayah, maknanya tidak wajib. Ya. Asal-asal dia tak wajib lah. Contohnya ada peperangan berlaku di antara orang Islam dan bukan Islam di negara jiran umpamanya. Kita tak wajib pergi untuk berperang di situ. Tapi mesti ada satu kelompok yang pergi melalui pemilihan pemerintah. Bila pemerintah pilih, maka wajiblah kita pergi. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis Muslim daripada Aisyah, iza tafaral imam fanfiru. Nabi kata bila imam memilih untuk kamu pergi berperang, pergi berjihad atau seumpamanya, maka wajib kamu pergi. Ataupun setengah riwayat yang lain kata Nabi SAW, iza stumfirtum fanfiru. Bila kamu diminta untuk pergi berperang, pergi berjihad, maka wajib kamu pergi. Mana kalau pemerintah pilih kita, baru kita wajib pergi. Kalau ia tidak berlaku di tempat kita. Adapun jika dia berlaku di tempat kita, wajiblah dan jadi fardu ain walaupun kita tidak dipilih oleh imam. Itu hukum dia. Tak kisahlah sama ada peperangan yang bersifat fardu kifayah tadi ataupun yang bersifat fardu ain. Bila kita masuk ke medan peperangan, kita tidak boleh berpaling lagi. Tak boleh. Mesti berhadapan dengan musuh seberani mungkin. Mesti berani. Sebab itu kalau kita lihat dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memberi tempoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Sebab itu dalam jihad ada 4 tahap sekurang-kurangnya sebelum Allah taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berperang dengan orang-orang bukan Islam, musuh-musuh Islam pada waktu itu. Itu pun pada akhir-akhir kenabian
setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ada kerajaan yang kuat di Madinah. Pada peringkat awal tidak ada jihad berperang, tak ada. 13 tahun Nabi berada di Mekah. Ada perang? Tak ada. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh sabar. Dan itulah awal-awal tahap ataupun peringkat jihad. Allah Taala suruh sabar. Jihad waktu tu kena sabar. Sebab tu kita dapati dipanggil peringkat jihad pada zaman Rasulullah SAW ni ada 4 peringkat. Pertama, Allah Ta'ala suruh sabar. Kau tak boleh lawan orang-orang kufar dengan fizikal, dengan tubuh badanmu. Kena sabar. Dan banyak Allah Ta'ala sebut ayat dalam Quran. Kau boleh rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 60. Allah Ta'ala suruh sabar. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun, kata Allah. Allah Ta'ala kata kamu kena sabar. Sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu benar. Dan janganlah kamu dihina oleh orang-orang yang tidak yakin pada hari kiamat. Mana Allah Ta'ala suruh sabar. Dan ada lagi beberapa ayat yang lain. Itu pasal pertama, jihad. Masa Rasulullah SAW berada di Makkah, 13 tahun Nabi duduk Makkah, tak ada perang. Mana apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar, orang Islam kena sabar. Tak boleh angkat senjata, tak boleh nak pergi lawan secara berdepan, fizikal. Jauh sekali nak pergi memerangi mereka, tak boleh. Sebab itu kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW sebagainya diazab, diseksa. Dan Nabi tidak memerangi dengan para sahabat sebab Nabi ada beberapa orang je, kan? Tak ramai. Bila bin Abi Rabah seksa oleh tuan, Nabi tak suruh sahabat-sahabat yang ada pergi belasah tuan Bilal bin Rabah, tak bagi. Habis itu buat macam mana? Sabar dan cari solusi yang lain. Apa solusinya? Bebaskan. Abu Bakar As-Siddiq ada duit, maka Abu Bakar As-Siddiq ambil duit dia, pergi jumpa tuan Bilal bin Abi Rabah, membebaskan beliau. Settle masalah. Pasal apa tak pergi bunuh ataupun pergi belasah je tuan Bilal bin Abi Rabah tu? Tak boleh. Kita belasah dia, dia mari kuat dia ramai-ramai, dia belasah kita balik, sedangkan kita tidak ramai. Sebab itu peperangan dan jihad yang besar tidak disyariatkan ketika Islam dalam keadaan yang lemah. 13 tahun tuan-tuan tidak ada. Allah Ta'ala suruh sabar saja. Kemudian bila sampai fasa, sahabat Nabi SAW tidak boleh sabar lagi. Bukan tak sabar, pasal teruk sangat mereka buat kat sahabat Nabi. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya di pulau, mu jangan jual makanan kat Muhammad, mu jangan bagi urus niaga apa-apa dekat sahabat-sahabat Muhammad. Jadi Nabi tak boleh nak buat apa. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi dan para sahabatnya berhijrah, tinggalkan Mekah. Kenapa Allah Ta'ala tak suruh Nabi berperang dengan orang Arab Quraisy? Tak boleh, saya Islam masih lemah. Nabi apa nak buat? Tinggalkan mereka, pergi ke tanah yang lain untuk kuatkan Islam. Nabi pun berhijrahlah bersama sahabatnya, pergi ke Madinatul Munawwarah pada tahun ke-14 kenabian. 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi tinggal. Dan Allah Ta'ala suruh, kalau kita rujuk dalam surah At-Taubah ayat ke-40, Allah Ta'ala suruh Nabi SAW berhijrah. Jihad peperangan tak ada lagi, pasal Islam belum kuat. Nabi pun pergilah ke Madinah, bina kerajaan. Dan bila Nabi jadi kerajaan yang kuat, barulah Allah Ta'ala memerintahkan supaya jihad memerangi kufar dibenarkan. Itu pun masih lagi secara bertahap-tahap. Bila kita belajar fiqh sirah, the science of Islamic history, kita akan tahu tentang peringkat-peringkat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kepentingannya? Kepentingannya pun untuk kita lah, institusi-institusi agama, ahli-ahli agamawan, ustaz-ustaz, pendakwa-pendakwa, bahkan kita sendiri bila kita nak melakukan suatu anjakan perubahan atau dakwah, mungkin dalam konteks yang kecil kepada keluarga kita,
kepada komuniti kita, kampung kita, daripada satu peringkat yang kecil kepada peringkat lebih besar, juga perlu kepada sistem yang bertahap-tahap yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarahnya. Sebab Islam ni memang dia ada satu kriteria yang disebut sebagai graduality. Islam ni tuan-tuan, dia tak datang secara sekaligus. Dia sentiasa ada graduality dalam seluruh pensyariatannya. Bukan seluruh lah, mana sebagian besar pensyariatan. Jihad umpamanya, ada tahap-tahapnya yang saya telah sebut pada tuan-tuan. Ada 4 tahap sekurang-kurangnya. Daripada peringkat awal sabar, sampailah Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya untuk berperang dengan orang-orang kufar dan musuh-musuh Islam yang jahat itu. Kan? Dan kalau kita lihat hal yang lain pun sama juga. Nabi SAW bila dilantik menjadi Nabi, Allah Ta'ala tidak mengharamkan riba at the same time. Tak ada. Pasal riba ni dah terlalu, orang kata, menjadi amalan rutin orang-orang Arab pada waktu itu. Maka Islam tidak mengharamkan secara sekaligus. Ambil masa tuan. Dia melalui 4 tahap. Tahap pertama Allah Ta'ala beritahu. Tahap pertama Allah Ta'ala bezakan antara riba dan zakat. Supaya orang Islam ni terbuka minda sikit. Dia tak haram terus. Allah Ta'ala beritahu. Riba macam ni, zakat macam ni. Kemudian setelah sekian itu, Allah Ta'ala beritahu pula, orang Israel zaman dulu, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dia menzalimi semua mereka. Pasal apa? Makan riba. Ingatkan riba orang Arab jahiliah saja. Tak. Orang Kristian, orang Yahudi dulu pun dia kuat makan riba. Hingga Allah Ta'ala menghancurkan mereka. Terbuka sikit mata orang Islam. Alamak. Masa tu ada sahabat-sahabat Nabi pun berniaga, mereka pun riba juga, sebahagiannya. Kalau riba tak ambil untung hutang pun, riba-riba jual beli umpamanya, riba dalam emas, riba dalam perak, riba bila dia jual tamak yang basah dengan tamak yang kering, ada riba di situ tuan-tuan. Yang ada sebagai riba buyuk. Riba ni bukan ambil hutang, bagi hutang apa, ambil untung saja, ambil apa? Ambil riba lah ya. Ada riba jual beli juga, jual beli barang ambil riba. Bila Abi Rabah dia nak bagi Rasulullah makan, dia miskin. Apa dia buat? Dia pergi jual tamar dia yang buruk sebanyak 2 bekas dengan tamar yang baru 1 bekas. Bila Nabi ambil makan, dan ini diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Bila kita belajar bab riba lah ya, Nabi pun tengok, tamar cantik ni, tak pernah aku makan tamar macam ni, mana kau dapat ni? Dia kata, aku pergi jual tadi untuk aku memberi kau makan wahai Rasulullah. Macam mana kau jual? Aku jual 2 cupak tamar aku yang buruk dengan 1 cupak tamar yang elok. Nabi kata itu riba. Habis itu macam mana kami nak buat ya Rasulullah? Kamu jual dulu riba itu, kamu jual dulu tamar yang buruk itu, dapat duit. Dengan duit itu kamu belilah riba, kamu belilah tamar yang bagus. Tengok Nabi SAW melihat riba ni sampai tahap macam tu. Bukan dalam bab hutang saja riba ni, dalam bab jual beli tamar pun ada riba juga. Ya. Jadi Allah Ta'ala beritahu begitu. Kemudian Allah Ta'ala beritahu lagi riba begini-begini. Riba dosa apa macam-macam lah ya. Akhirnya barulah Allah Ta'ala haramkan riba. Ada 4 tahap sekurang-kurangnya. Arab pun sama, ada 3 tahap sekurang-kurangnya ya. Dan begitulah pensyariatan yang lain. Sebagian besar ni dia graduality. Samalah konteks peperangan. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang, antaranya bila Allah Ta'ala turunkan ayat surah Al-Hajj ayat 39, kata Allah, uzina lilladzina yuqataluna zulman, uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Allah Ta'ala mula memberi izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang bila mana mereka dizalimi ketika mereka berada di Madinah. Allah Ta'ala turun ayat ni, Allah Ta'ala dibenarkan kepada orang-orang yang dizalimi untuk mempertahankan dirinya dan untuk dia berperang. Sebab itu
bila Rasulullah SAW dizalimi, sebagai harta sahabat dirampas ketika sebelum perang Badar, Rasulullah lawan. Berlakulah perang Badar. Setelah ayat peperangan diturunkan. Jadi nampak tahap-tahap peperangan pada waktu itu. Baik. Dan bila Nabi dan para sahabat pergi berperang, mereka tidak dibenarkan untuk berpaling lagi. Mesti lawan, mesti berani dan berhadapan dengan musuh seberani mungkin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang pergi berperang, tiba-tiba dia melarikan diri, dia dosa besar dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala menjanjikan neraka jahanam, tempat seburuk-buruk kembalinya manusia pada hari akhirat nanti. Dan dulu saya pernah baca hadis Nabi SAW tentang dosa yang besar yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim pada Abi Hurairah. Kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, kamu semua kena jauhi 7 dosa yang besar. Salah satunya Nabi sebut at-tawalli yaumaz zahfi, lari daripada medan peperangan. Kalau dah berperang tak boleh lari tuan-tuan, membelakangkan pun tak boleh, mesti berhadapan dengan musuh dan lawan. Walaupun kita mati, tapi mati untung juga syahid, ya tak? Jadi tak boleh lari daripada medan peperangan, dan siapa yang lari dia berdosa besar, ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin ni ialah Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Saleh bin Utsaimin, ya. Dia menghuraikan hadis ini ataupun ayat ini dalam Riyadhus Shalihin. Dia hurai kitab Imam Nawawi rahimahullah, Riyadhus Shalihin. Saya kira huraian yang besar juga, ada 6 jilid tak silap saya. Dia ni ulama Saudi, ya, dulu tahun 1990-an, ya. Antara tokoh besar di Saudi lah. Selain daripada Ibnu Baz rahimahullah, selain daripada Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dan beberapa tokoh yang lain, Ibnu Utsaimin dia ulama besar di Saudi, lahir tahun 1925, wafat tahun 2001 baru lagi. Dan dia menghasilkan karya-karya yang bagus yang dirujuk di seluruh dunia sebenarnya. Fatwa-fatwa dia saja yang dikumpulkan oleh ulama-ulama yang masa kini teramat banyak sehingga menjangkau 26 jilid. Dibukukan, dinamakan Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Mungkinlah ada pendapat-pendapat beliau yang orang tak setuju, tapi sumbangan dia dalam ilmu amat besar sekali. Dia syarah Sahih Bukhari 10 jilid. Orang yang kritik dia pun tak karang tak syarah Sahih Bukhari. Kalau syarah pun tak macam dia syarah. Dia syarah Sahih Bukhari 10 jilid, ya. Dia syarah Riyadhus Shalihin 6 jilid. Dan antara yang besar juga buku fiqh dia lah 15 jilid, buku Asy-Syarhul Mumti', antara buku fiqh contemporary yang dirujuklah di peringkat tinggi. Dia satu buku yang bagus. Hatta saya dulu semasa belajar fiqh di peringkat masters, buku Asy-Syarhul Mumti' juga dirujuk sebagai, dipanggil cross learning. Kita belajar fatwa ulama lain, kita buat cross check dengan buku beliau, pasal dia buku yang amat bagus. Tak kisahlah, ya. Nak cerita dia ada huraikan, kata beliau, melarikan diri di medan pertempuran ataupun melarikan diri dari medan peperangan pada hari peperangan adalah satu dosa yang besar. Ketika saat kaum muslimin melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir, tiba-tiba ada yang melarikan diri, maka tindakan seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Seiring dengan dosa-dosa yang disebut oleh Rasulullah SAW seperti syirik, membunuh, makan riba, makan anak yatim dan lain-lain lagi, seperti mana yang dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Saya dah baca hadis ni peringkat awal dulu pada tuan-tuan, dan saya akan baca hadis ni setiap masa, pasal hadis ni dia very related kepada dosa-dosa yang besar, walaupun hanya 7 yang disebut oleh Rasulullah, dan kita telah membahaskan kesemuanya. 10 bab terawal tu, 7 tu saya dah bincang dah dulu, ya. Tapi dia hadis yang penting dan sentiasa kait-mengait antara satu dengan yang lain, ya. Kenapa perbuatan ini diharamkan dan mendapat dosa yang besar? Kerana perbuatan ini ada 2 kerosakan. Pertama, meruntuhkan mental kaum muslimin. Tuan-tuan bayanglah, kenapa Allah Ta'ala haramkan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak melarang sesuatu, melainkan
padanya ada kerosakan. Betul. Kenapa Allah Ta'ala larang orang Islam minum arak? Pasal arak merosakkan akal manusia, peribadi mereka, dan boleh meruntuhkan sesuatu tamadun dunia. Arak saja tuan-tuan. Walaupun pada arak ni ada kebaikannya. Ada. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, arak ni pun ada kebaikan dia. Kan? Ha? Yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ismun wa man qul fihima. Macam ayat tu Allah Ta'ala kata, mereka tanya engkau tentang arak wahai Muhammad, katakan kepada mereka arak ni ada kebaikan dan keburukan, tapi keburukannya lebih besar. Memanglah arak ada kebaikan tuan-tuan. Ada. Antaranya arak orang buat ubat, termasuk pada zaman Rasulullah SAW. Arak juga orang buat bisnes. Boleh kaya tuan-tuan negara ni. Lepas tu ada negara ada kilang arak besar-besar, tak tahulah negara mana kan, pasal bisnes. Yang minum tu orang Islam, orang bukan Islam tu satu hal, tapi dia boleh menghasilkan dan menjana duit. Baguslah, adalah kebaikan-kebaikannya tu. Tapi Allah Ta'ala kata keburukannya lebih besar, dia boleh merosakkan akal manusia. Sebab itu arak ni tak kira sikit, tak kira banyak, tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak dikirakan arak ni kalau sikit tak mabuk. Tapi kenapa diharamkan? Saddu zara'i. Islam menghalang perkara yang kecil daripada berlaku perkara yang besar. Islam melarang minum arak walaupun setitik, tak boleh. Padahal bukan mabuk pun. Sebab hak minum setitik itulah akan menyebabkan minum yang banyak. Kan? Islam melarang kita melihat wanita-wanita yang bukan mahram, melainkan ada tujuan-tujuan tertentu. Muamalah umpamanya, pergi jual beli dengan wanita yang bukan mahram, boleh kita tengok dia. Tapi kalau saja-saja nak tengok, tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal hak tengok tu yang bawa kepada kerosakan-kerosakan yang lain. Jadi Islam ni dia jaga, awal-awal dia tak bagi. Samalah konteks ni pun. Pasal apa Allah Ta'ala tak bagi orang Islam lari daripada medan peperangan? Pasal dia of course lah akan menyebabkan keburukan-keburukan yang lain yang lebih besar. Pertama, dia akan menyebabkan kekalahan. Seorang je lari, tapi dah member tu tengok kawan tu lari, dia pun ikut lari. Nampak? Dia boleh merendahkan dan meruntuhkan mental orang Islam yang berperang pada waktu itu. Jadi sebelum seorang buat had, jangan benarkan. Maka Allah Ta'ala melarang dan mengharamkan. Ya? Yang kedua, untuk memperkuatkan minda dan mental orang Yang kedua, untuk memperkuat mental orang kafir ketika menyerang kaum muslimin. Sebab apabila barisan kaum muslimin kacau, maka hal ini akan menambah kekuatan orang-orang kafir. Bila ada orang Islam yang lari, mental orang Islam akan down, dan mungkin ada orang Islam yang lain yang akan ikut perbuatan berkenaan. Di pihak orang kafir pula, bila dilihat ada orang Islam yang lari, dia akan menaikkan semangat mereka. Dia akan menyebabkan mereka lebih kuat. Kerana dalam setengah-setengah keadaan, mental akan mempengaruhi keadaan dalam sesuatu peperangan. Kadang-kadang kekuatan fizikal penting, tapi kekuatan mental lebih penting. Betul tak? Kita tanya member-member kita yang askar, dia tahulah. Dia bila pergi latihan askar tuan-tuan, dia bukan hanya latih kekuatan dari sudut fizikal. Kena berjalan 10 km, masuk hutan 2-3 hari, kena angkat sampai 30-40 berat, katanya macam tu lah. Tapi mereka juga dilatih secara mental. Kadang-kadang dia punya bos dia maki dia, marah dia, pasal apa? Nak kekuatan mental. Sebab dalam konteks peperangan sama juga, kekuatan fizikal penting, kekuatan mental pun penting. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang Islam bila dia masuk ke medan peperangan, dia tidak boleh berpaling lagi. Kerana ia nak jaga, dia panggil apa, psikologi, mental orang-orang Islam pada waktu itu. Sementara kekuatan orang Islam, bila ada yang lari, dia semakin berkurangan. Tuan-tuan bayanglah kalau orang Islam tak ramai, tiba-tiba ada yang lari. Of course lah kalau. Sebab itu perang Badar, walaupun orang Islam hanya 315 orang, tengah riwayat 314 orang atau 316 orang, orang kafir 1000 atau 1000 lebih, tapi dia tetap menang. Dan orang Islam tak ramai yang mati pun. Pasal apa? Pasal kekuatan itu,
kekuatan fizikal baik, kekuatan mental baik. Dan yang paling penting, dia diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar memastikan orang-orang Islam bila berperang dengan musuh-musuh Islam, mereka akan mendapat kemenangan, dan dengan kemenangan ini dia akan memperkuatkan Islam secara tidak langsung atau secara langsung, ya. Jadi setakat itu dulu. Saya akan sambung komentar Syekh Ibnu Utsaimin, dan mungkin ada komentar-komentar yang lain dalam bab lari dari medan perang ini, insya-Allah taala. Jadi sebab dah azan, kita pun kena berhentilah, ya. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada nak tanya apa-apa, tanya personal lah, ya, after kuliah, insya-Allah taala. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.